Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat diberi peluang untuk menyambung lagi pada malam ini daripada Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhentinya pada kata muhasyi qauluhu wala murajjiha illallah, wala murajjiha illallah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muhasyi rahimahullah, wala murajjiha illallahu azza wa jalla. Ini nak mensyarahkan kepada kalam syarih Syekh Hudhudi. Pada akhir ni dia sebut wala murajjiha illallahu azza wa jalla. Tidak adalah yang mentarjihkan, yang memberatkan, yang menentukan salah satu daripada perkara mungkin itu atas yang satu lagi kecuali Allah. Kata Syekh Syarqawi, qauluhu wala murajjiha illallah azza wa jalla hadha mustafadun min dalilin akhara. Dia kata ni sebenarnya dapat difaham daripada dalil lain, yang mana tidak ada selain pada Allah yang mentarjihkan, hanya Allah sahaja tu. Ini sebenarnya dapat difaham daripada dalil lain, iaitu wahwa dalilul wahdaniyah, dalil keesaan, bahawa tidak ada yang mentarjih kecuali Allah. Itu menunjuk bagi satu dan tertentu Allah saja. Ini sebenarnya dapat difaham daripada dalil wahdaniyah al-ati, yang lagi akan datang. La minad dalil mutaqaddimi, bukan daripada dalil yang telah lalu sebut. Dalil atas wujud Allah, bukan. Kenapa? Li'anna ghayata ma antajahu, kerana ghayah, apa yang menatijahkannya oleh dalil dahulu, anna lahu murajjihan, bahawa ada bagi alam ni murajjihan. Itu saja sebenarnya. Pada susunan dalil bagi wujud Tuhan tu, dalil itu hanya nak memberi natijah. Susunan dalil itu menatijahkan bahawa bagi alam ni ada murajjih, itu saja. Kemudian murajjih itu tidak ada yang lain kecuali Allah satu sahaja ke tidak, itu termasuk dalam perbincangan dalil wahdaniyah, bukan pada dalil wujud ni. Nampak tak? Okey. Qauluhu law lam yakun qadiman lakana hadithan. Hak ni mana ni? Ni kena masuk baru dah. Kita kena baca kalam Syekh Sanusi yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala, adapun dalil bagi wajibnya kidam bagi Allah itu, apa dalilnya? Fali annahu, kerana sesungguhnya sya'an, kerana sesungguhnya laulam yakun qadiman, kalau Tuhan tu tidak qadim, lakana hadithan, nescaya baharu Tuhan.
fayaftaqiru, maka berhajatlah Tuhan ila muhdithin, kepada yang membaharu dan yang mengadakannya. Kalau Tuhan tu baharu, berhajat dia kepada yang mengada dan membaharukannya. Wa yalzamu ad-daur, maka lazim oleh ad-dauru wa awit tasalsulu. Okey, yalzamu ad-dauru awit tasalsul, maka lazim oleh daur dan juga tasalsul. Kalau ada berhajat kepada Tuhan lain, sama ada berlaku daur atau berlaku tasalsul. Ya'ni, menghendaki oleh musannif, idza thabata wujudu maulana jalla wa azza, apabila sabitlah, sungguhlah ada Tuhan kita yang maha agung, maha tinggi, bima taqaddama, dengan barang yang telah lalu, minal burhani, daripada dalil-dalil, wajaba, nescaya wajiblah, ayyakuna qadiman, bahawa Tuhan itu mestilah qadim. Bukan sekadar ada saja, bahkan dia itu qadim. Wa burhanuhu, dan dalilnya bahawa Tuhan itu mesti qadim, annahu law lam yakun qadiman, kalau Tuhan tu tak qadim, lakana hadithan, nescaya dia baharu. Kerana tidak ada antara qadim dan baharu tu yang menengahi. Dia tak qadim baharu, tak baharu qadim. Kalau dia tidak qadim, nescaya baharu, nescaya dia baharu. Walau kana hadithan, kalau dia baharu, laftaqara ila muhdithin, maka berhajat dia kepada yang mengadakannya. Lima taqaddama, kerana barang yang telah terdahulu, kita sebut dahulu, anna kulla hadithin, bahawa setiap yang baharu itu, la budda lahu min muhdithin, mesti ada baginya yang mengadakannya. Setiap benda yang baharu pasti ada yang mencipta dan mengadakannya. Kemudian pula, wa muhdithuhu, muhdith yang mengadakannya, mithluhu, seumpama dia jugalah. Bila kita kata muhdith itu baharu juga, tak, sebab kita kata dia tak qadim kan, maka dia itu seumpama yang dicipta tadi, maka dia pun baharu. Bila baharu, fayaftaqiru ila muhdithin, dia pula berhajat kepada yang mengadakannya. Fa in kana al-amru hakadha, kalaulah perkara ini berterusan sedemikian, ila ghairi nihayatin, sehingga ketiadaan kesudahan, fahuwal musamma, maka itulah yang dinamakan bitasalsuli, dinamakan dengan tasalsul, iaitu berantai. Berantainya illah yang tidak berkesudahan, kita sebut sebagai infinity kan. Wahuwa muhalun, dan itu muhal, mustahil. Okey, mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu yuaddi ila adamil uluhiyati, kerana itu akan membawa kepada ketiadaan ketuhanan. Tak ada, sebab tidak ada asal lagi yang mula yang nak buat. Sebab terjadinya sesuatu tu mesti disebabkan oleh sebelumnya. Kalau sebab sebelumnya itu nak ada, mesti sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu belum habis, belum sampai kepada awal dan kepada penghujung. Macam mana nak ada? Sebab dia sentiasa berterusan. Apa tak? Kita ni ada sebab ada mak ayah kita. Mak ayah kita ada tok kita, tok. Dan kalau tak ada mula lagi kita daripada pihak dahulu, maka tak akan ada kita. Wadhalika, dan demikian itu, li'annahu ya ta'ala, maha tinggi Allah, maha suci Allah. Li'annahu ya ta'ala an yatawaqqafa wujuduhu, bahawa terhenti wujud Tuhan, ala wujudi alihatin qablahu, maha suci Tuhan daripada terhentinya
berhajatnya wujud Tuhan atas wujudnya Tuhan-Tuhan sebelumnya Tuhan-Tuhan ala wujudi alihatin qablahu la nihayata laha, yang tidak ada kesudahan. Takkan gitu, mustahil. Maha suci Tuhan itu, wujud Tuhan itu ada Tuhan berhajat dan terhenti atas adanya Tuhan lain yang menjadikan sebelum tu Tuhan yang tidak ada kesudahan, tak ada mula. Wa wujudu ma la nihayata lahu muhalun, dan wujudnya ada sesuatu yang tidak ada penghujung itu mustahil. Okay. Wal mutawakkifu, dan yang terhenti makna yang berhajat, yang terhenti makna yang adanya itu terhenti kepada perkara mustahil. Tak. Wal mutawakkifu alal muhal, yang terhenti atas perkara mustahil. Al mutawakkif tu juga muhal, hukumnya mustahil juga. Wa yalzamu an yakuna, maka lazimlah bahawa wujuduna, bila begitu lazimlah bahawa ada kita pun muhalan, ada kita juga mustahil lah, takkan ada lah. Kenapa? Litawakkufihi ala wujudil ilahi, kerana wujud kita ini terhenti dan perlu kepada wujud Tuhan yang mengadakan kita. Terhenti atas wujud al-ilah al-mutawakkifi alal muhal, yang mana Tuhan itu terhenti wujudnya atas benda yang mustahil. Benda mustahil, wujud yang tidak ada mula. Tuhan muhdithat yang sebelum itu yang tidak ada mula, itu mustahil. Jadi wal mutawakkifu alal muhali, yang terhenti atas perkara mustahil, hukumnya muhalun, mustahil juga. Okay. Wa in kana, ini dalil daur pula. Okay. Okey, kita masuk dalam pula lah. Kita baca alik-alik dalam pula. Mana tadi? Kemudian kata muallif rahimahullah, kata muhasyir rahimahullah, lau lam yakun qadiman. Ini masuk berkaitan dengan perbincangan burhan qidam. Ini antara perbincangan yang penting jugalah. Penting. Dalil berkaitan dengan qidam baqa' ni. Utamanya qidam lah. Kerana dalam ni perlu hak lain-lain dalil tu ada sebahagiannya bergantung atas kefahaman kita kepada dalil bagi qidam ini. Kerana dia akan sebut tentang tasalsul dan juga daur. Okay. Qauluhu law lam yakun qadiman, kalaulah Tuhan itu tidak qadim, lakana hadithan, nescaya dia baharu. Wajhut talazumi, wajah berlaziman. Makna kalau dak qadim mesti hadis. Lazim gitu, kenapa? Wajah talazum itu anna kulla mawjudin, bahawa setiap yang ada itu munhasirun, tertentu fil qadimi wal hadis, tertentu pada yang qadim dan yang hadis sahaja. Segala yang ada ni tak lari. Makna tertentu maksud tidak lari daripada sama ada qadim, sama ada sedia, ataupun hadis baharu. Idh la wasitata, kerana tidak ada perantara, bainahuma, antara keduanya, antara qadim dan juga hadis, tak ada hak tengah. Qadim pun tidak, hadis pun tidak, tak ada gitu. Kenapa? Lianna ahadahuma, kerana salah satu daripada keduanya musawin linaqidil akhari, dia menyamai nakid yang satu lagi. Jadi dia letak topik ni. Macam mana kita nak tahu benda tu? Dia ni termasuk dalam nakid, benda yang makna tidak ada yang menengahi. Makna yang ada hanya ada dua. Pilihan antara tak A-B, tak ada pertengahan dan tidak ada yang lebih daripada itu. Caranya, bila satu benda tu kita datangkan nakid dia, kalau nakid dia tu benda yang tula dengan lawang dia, maka hak tu benda nakid orang panggil. Taqabul al-naqidain. Jangan maksud hanya dua tu saja tertentu, tidak ada yang lebih pada tu. Kenapa? Idh naqidu,
Kerana naqidul qadimi. Naqid bagi qadim ialah la qadim. La qadim. Naqid bagi qadim ialah la qadim. Wa huwa musawinil hadith. Dia itu menyamai dengan hadith. Bila hadith ini sama betul dengan la qadim, maka tidak ada yang menengahi dan tidak ada lebih daripada dua tu saja. Wa kadza yuqalu, dan demikianlah dikata fi aksi, pada lawangnya. Mana? Hadis tu apa? Hadis tu makna nakid hadis makna la hadis. La hadis tu maksud apa? Qadim. Gitu. Dia lain dengan kita kata aswad. Aswad nakid dia apa? La aswad. Tidak hitam. Tidak hitam ni kena pada apa? Aswad dengan abyad kan? Aswad lawannya abyad. Okey. Aswad lawan abyad. Okey. Adakah lawan ni lawan nakid? Tak. Sebab apa? Adakah lawan ni tertentu pada dua ni saja? Tak. Sebab apa? Sebab bila kita mari pada nakid bagi aswad, ialah la aswad. La aswad ni mesti abyad ke? Tak. Dia tak mesti abyad. La aswad ni makna tidak hitam. Boleh jadi warna lain daripada warna putih. Yang pentingnya dia bukan hitam je. Jadi kerana itu, tidak, bila antara contoh dua gini, dia tak panggil contoh wak mana terhad pada dua tu aja. Nampak tak? Okey. Habis. Kadza yuqalu fi aksihi. Kama yakhruju syai'u, sebagaimana keluarnya sesuatu, an naqidaini, antara dua nakid. La yakhruju anis syai'i, sebagaimana yakhruju asy-syai'u anin naqidaini la yakhruju anis syai'i. Sebagaimana, kalau ada nuskah lain tak? Tengok kama yakhruju, kalau ada nuskah beza maklum sebagaimana keluarnya sesuatu an naqidain, daripada dua nakid, la yakhruju anis syai', maka tidak keluarlah sesuatu, wa ma sawa naqidahu, dan sesuatu yang menyamai nakidnya. Jadi bila sesuatu tu tak lari, kamala, tu dah. Kama la yakhruju syai'un. Kama la yakhruju syai'un, adalah situ sekolah lain kau ni. Baca pelik je ni. Ada sini adalah ni. Okey. Jadi la'alla sawab kama la yakhruju asy-syai'u 'anin naqidain. Baru-baru jumlah tu jadi betul balik. Sebagaimana sesuatu tu tidak terkeluar daripada naqidain, dua nakid. Contoh, qadim dengan hadis. Sesuatu tu tidak boleh terkeluar daripada dua-dua ni. Maknanya dia bukan qadim, bukan hadis. Tak boleh. Mustahil sesuatu tu tidak qadim dan tidak hadis. Sebagaimana itu mustahil, begitu juga la yakhruju 'ani syai'i wa ma sawa naqiduhu. Dia tidak terkeluar daripada sesuatu dan yang menyamai bagi nakidnya. Maka dia tu mesti dok sama ada qadim, dia tu hadis, gitu je. Tadi dia keluar terus daripada dua-dua. Hak ni dia nak keluar salah satu, boleh tak? Nak keluar daripada hadis dan juga lawang dia. Tak boleh lah keluar daripada dua-dua gitu. Tu je. La yakhruju 'ani syai'i wa ma sawa, maka dia tidak keluarlah daripada sesuatu dan yang menyamai nakidnya. Faham tak? Jadi kalau nakid tak boleh keluar, gini. Nakid tak boleh keluar. Kita kata mana tadi? Kita ambil samalah qadim dengan la qadim. Ini nakid kan? Boleh tak sesuatu tu keluar daripada qadim dengan la qadim? Tak boleh. Sesuatu mustahil sesuatu tu keluar daripada naqidain. Qadim pun tidak, la qadim pun tidak. Maka begitulah juga tak boleh keluar daripada al-masawa naqidu. Yang menyamai bagi nakid. Mana? La qadim ni sama dengan hadis ya.
Jadi bila qadim dengan la qadim, sesuatu tu mustahil dia itu tidak qadim dan tidak la qadim, maka begitulah juga mustahil sesuatu tu dia itu tidak qadim dan tidak hadis. Sebab hadis ni apa? Hadis ni masawa naqidahu. Dia menyamai nakid dia bagi qadim apa dia? Nakid bagi qadim la qadim. Jadi hadis ini menyamai bagi la qadim. Faham Habis. Wasakatal musannifu, dan diam oleh musannif, anil istisnaiyati. Musannif tidak menyebut istisnaiyah. Al-qailati, yang menyebut lakinnahu laisa bihadithin, tetapi dia itu bukan hadis. Ni mana ni? Ni kias istisnaiyah. Dalam bahagian mantik ada kias ikhtirani, ada kias istisnaiyah. Sekarang ni susunan dalil bagi ni ialah bentuk kias istisnaiyah. Jadi dalam kias istisnaiyah, musannif tidak datangkan dengan jumlah istisnaiyah tu. Apa dia? Lakinnahu laisa bihadisin. Bahawa Tuhan itu tentu bukan baharu. Iktifaan, kerana dah memada daripada istisnaiyah itu, bidaliliha, dengan dalilnya. Dia tak datangkan istisnaiyah itu kerana cukup dengan dalil. Apa dalil bagi istisnaiyah itu? Wa huwa qauluhu fayaftakiru ila muhdithin, maka berhajat dia kepada yang baharu. Jadi takdir dalilnya ke mana? Kita cuba susunglah tak. Ni kita nak praktik ilmu mantik ni. Dia ambil sini. Lau lam yakun qadiman. Ini lau lam yakun qadiman. Lau lam yakunillahu qadiman, kalau Tuhan itu tidak qadim, lakana hadithan, nescaya dia itu baharu. Lakinnahu, lakin, kita kaunuhu lah. Lakin kaunuhu hadithan, lakin, ni dia guna benda sini. Lakinnahu laisa, boleh tak? Kita ambil dia lah. Kita ambil dia. Lakin kaunuhu hadithan itu muhal, boleh juga. Lakinnahu laisa bihadithin, tetapi Tuhan itu bukan baharu. Maka natijahnya fallahu qadimun, nafiyah. Apa namanya, idza kanatis syamsu tali'atan fan-naharu mawjudun, lakin naharu mawjud fasyamsu tali'ah. Gitu. Itu kias istisnaiyah. Nampaklah. Kita sebut mudah-mudah gitulah. Panjangnya tengoklah dalam ilmu mantik. Okey. Orang ngajar mantik pun ramai dalam ni. Lakinnahu laisa bihadithin, tetapi jadi awak ni dah sebut ni, disebut mana? Lau lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftakiru ila muhdithin. Dia cukup dengan dalil saja. Dalil bagi istisna ini. Nampak? Dalil bagi istisna itu. Okey. Iktifa'an anha bidaliliha wa huwa qawluhu fayaftakiru ila muhdithin. Wa an natijati, dan musannif, sakatal musannifu anin natijah. Musannif diam daripada menyebut natijahnya. Mana natijahnya? Fallahu qadim. Tu ada sebut tu kan. Li zuhuristilzami listisnaiyati laha, kerana zahirnya berlazim, zahirnya kelaziman istisnaiyah bagi natijah tu. Zahir sangatlah bila kita kata tetapi Tuhan itu bukan hadis, tentulah Tuhan itu qadim. Jadi kerana zahir, maka tidak disebutlah natijahnya. Wa nazmud dalili, dan susunan dalil hakadha. Gini, Tuan Syekh nak tolong kita ni. Dia buat susun dah. Lau lam yakun qadiman, kalau Tuhan itu tidak qadim, lakana hadithan, nescaya Tuhan itu
baharu. Kalau dak qadim baharu. Idla wasitata bainahuma, kerana tidak ada perantara antara keduanya, kama mara, sebab seperti mana telah lalu. Lepas tu jumlah istisna di mana? Lakinnahu laisa bihadithin, tetapi Tuhan tu bukannya baharu. Yuntiju, ini menatijahkan apa? Annahu qadimun, bahawa Tuhan tu qadim. Lianna istithna'a naqidit tali, kerana istisna naqid bagi tali. Yuntiju naqidul muqaddam, dia akan menatijahkan naqid muqaddam. Mana? Ini dipanggil muqaddam. Jumlah yang ada harah syarat itu lau lam yakun qadiman. Ini dipanggil muqaddam. Bukan muqaddam Quran. Lakana hadithan dipanggil tali. Dipanggil tali. Jadi apa natijahnya? Dia kata yuntish annahu qad, kerana istisna. Sekarang ni istisna naqid tali. Istisna lawan bagi tali akan menatijahkan naqid muqaddam. Okey. Bila kata kalau tidak qadim nescaya dia baharu. Okey. Dia naqid bagi tali. Mana tali lakana hadithan. Jadi lawannya anna lakinnahu laisa bihadits. Lakinnahu laisa bihadits. Maka naqid tali menatijahkan naqid muqaddam. Maka lam yakun qadiman, naqid dia apa? Naqid lam yakun qadiman ai qadiman. Qadim. Naqid lam yakun qadiman, tidak qadim, ialah qadim. Jelas tak? Jelas tak ni? Okey. Jadi istisna naqid tali menatijahkan naqid muqaddam. Okey. Mana tadi? Fal qiyasu, maka qiyas itu murakkabun min kubra. Maka qiyas itu tersusun daripada kubra. Ya, apa kubra itu? Wahiyal muqaddimatu al-ula, muqaddimah ula. Was-sughra, dan juga terdiri daripada sughra. Sughra tu wahia istisnaiyah, iaitu istisnaiyah tu. Jadi kalau susun-susunnya jalasah kat mana? Jalasah kat mana tu Hafiz? Jalasah. Duduk, benda duduk tak faham. Terang balik Jadi jadi qiyas itu tersusun daripada kubra. Kubra itu ialah muqaddimah ula, yang jumlah ada muqaddam dengan tali tu. Dan sughra itu istisna. Jumlah istisnaiyah. Jalasa nak dibaca jelas. La haula wala quwwata illa billah. Ja'ala, maknanya ja'ala entah. Dah ingat hari ni hari Jumaat dah. Ja'ala entah ni, ja'ala. Okey. Wa asyara, dan mengisyaratkan ila dalil sughra, kepada dalil sughra. Jadi musannif dia isyaratkan kepada dalil sughra. Sughra tu mana? Istisnaiyah tu lah. Wahia istisnaiyah tu, iaitu istisnaiyah kama marra, sebagaimana telah lalu, biqaulihi fayaftaqiru, maka berhajat ia ila akhirih. Fahuzifa muqaddamu syartiyati, maka musannif ataupun dihazafkan muqaddam syartiyah, wa dzukira taliha, dan disebut tali saja. Kan? Lau lam yakun qadiman ni. Lau lam yakun qadiman. Ni mana sini? Tengok dia kata fayaftakir fahuzifa muqaddamun syartiyah wa dzukira taliha wa huzifa sughrahu wa hiya al-istisnaiyatu. Dan dihazahkan sughra, iaitu jumlah istisnaiyah itu, wa natijatuhu, dan natijahnya dihazahkan juga.
Wa nazmuhu hakadha, dan susunannya gini. Tengok, ni disusun ni. Idlauka, ni nak terang ni. Nak terang yang mana dia kata murakkab, mana tadi? Okey. Wa nazmuhu hakaza, dia sambung kayak gini. Bawah ada azan. Okay, kita sambung balik. Ada soalan tu sebelum kita masuk tu. Amin tanya. Dia kata pasal benda ada, mesti coding atau hadis? Kalau benda tak ada, tak coding dan tak hadis, gitu ke? Contoh sifat lemah yang tiada pada Allah. Nak kata ke mana? Ni hak isu hak sebelum ni, hak timbulnya mustahil tu coding ke tak? Mustahil tu coding ke tidak? Ada awak duduk balah antara pondok-pondok di Tani tak. Ni ialah mustahil tu coding coding atau tidak. Jadi hak pandangan yang tahqiqnya, bila benda tak ada ni, maka tidak dihukumlah dengan coding ataupun dengan hadis. Kerana benda mustahil ni tak ada. Bila tak ada, tak boleh nak kata coding. Dengan maksud apa? Coding itu yang ada, kerana tengok pula pada istilah coding tu. Kita mengistilahkan coding itu yang maujud lam yasbiq bi'adamin. Wujud benda maujud yang tidak ada awal. Benda maujud yang tidak ada awal. Dengan pengertian itu, maka
Dia tak boleh nak kita kata qadim. Apatah lagi nak kata hadis, kerana hadis ni baharu, maknanya dia maujud ba'da adamin. Nampak? Dah tak? Lepas tu sebenarnya boleh bahas lagi banyak dari segi banyak benda lah tu. Tapi untuk menjawab soalan tu gitulah. Dan cukup dah kita faham gitu berkaitan ni. Lepas tu nak isu benda-benda halus lagi gitu. Hak tu mainan lain lah pula Okey, habis. Sekarang ni hak ni. Hak ni menarik ni kalau kita boleh susun balik. Macam mana susunan mukadimah tersebut menatijahkan, dan dia duduk dalam ni kias syartiyah, istisnaiyah ni. Istisnaiyah tu susun balik tengok. Kita dapat tengok balik apa yang kita belajar dalam mantik itu dipraktikkan dalam kitab ni, dalam pengajian akidah ni. Okey. Wa nazmuhu. Panjang juga ni. Sebab dia nak berhenti mana ni. Terberhenti sikit lagi. Sebab lagi dia ambil dalil daul pula. Sekarang ni dia suruh satu-satu. Bagi istisnaiyah tu ada dalil dia. Dalil dia tu susunan dalam bentuk apa nama ni, kias istisnaiyah. Jadi dia kata tadi mana? Wa asyara ila dalili sughra wa hiya istisnaiyah kama mara biqauli fayaftakiru. Ni sekarang ni dia bincang tentang istisnaiyah. Mana lakinnahu laisa bihadi. Bincang ni pula. Hak ni dibina di atas dalil. Jadi dia susun pula dalil dia. Mana dia kata wa nazmuhu biqauli fayaftakiru fahuzifa muqaddam syartiyah dibuang dan disebut tali saja dan dihazahkan sughra iaitu istisnaiyah dan natijahnya dihazah. Wa nazmuhu hakadha idh law kana hadithan. Ni ambil mana ni? Ni dia ambil tengok ni. Ialah membincangkan tentang fayaftakiru ila muhdithin. Sini. Dia punya dalil kepada sughra iaitu dalil istisnaiyah. Fayaftakiru ila muhdithin. Okey. Jadi kalau ikut asalnya dia qiyah penuhnya gini. Wa nazmuhu hakadha idh law kana hadithan laftaqara ila muhdithin. Kalulah Tuhan itu baharu, maka berhajat kepada muhdith. Lakinnahu laisa muftakiran ila muhdithin. Tetapi Tuhan tidak berhajat kepada muhdith. Yuntiju menatijahkan annahu laisa bihadithin. Bahawa Tuhan tidak baharu. Nampak? Sini ni dia isyarat pada dalil. Dalil dia apa dia? Ni dia kata. Laukana. Lakinnahu laisa bihadithin. Kenapa? Idh law kana hadithan. Kalau Tuhan itu baharu, maka fayaftakiru. Fayaftakiru ila muhdithin. Jadi hak ni muqaddam ni dibuang. Muqaddam kepada ni tu dia kata sini. Dia kata mana? Fahuzifa muqaddam syartiyah. Muqaddam syartiyah dibuang, tak ada ni. Dalam kalam syarih dia terus sebut fayaftakiru ila muhdis. Dia tinggal tali saja. Istisna lakinnahu laisa bihadithin. Tak sebut juga. Natijahnya fahuwa mana? Natijah dibuangkan istisna dan natijahnya. Natijah mana? Yuntij annahu laisa bihadis. Maka lakinnahu laisa bihadis. Bahawa Tuhan itu lakinnahu lam yaftakir. Ni natijah dah ni. Sebab lam yaftakir. Susun saja lakinnahu laisa yaftakiru. Laisa muftakiran. Gini. Dia kena buat istisna'nya sebab istisna' di sini pada tali kan. Lakinnahu laisa muftakiran ila muhdithin. Maka fallah laisa bihadis. Maka Tuhan bukan hadis. Jadi nakid
kepada tali. Nakik kepada tali menatijahkan nakik muqaddam. Fayaftakiru ila muhdis. Tapi Tuhan tidak berhajat pada muhdis. Nakik nafi tali, natijahnya nakik tali, natijahnya ialah nakik muqaddam. Lau kana hadithan, maka natijahnya lam yakun hadithan. Laisa bihadith. Tuhan itu bukan hadith, bukan baharu. Nampak tak? Laisa muftakiran ila muhdisin yuntiju annahu laisa bihadisin. Walamma kanat al-istisnaiyatul madhkuratun nazariyah. Oh, ni banyak ni. Dia nak bincang ni pula ni. Fayaftakiru ila ni. Lakinnahu laisa muftakiran ila muhdis. Tetapi Tuhan tidak berhajat kepada muhdis. Mana dalil dia ni? Nak susun dalil lain pula ni. Kayak gini buat qiyah pula. Sama. Jadi ni kita lock dululah. Dulu untuk baca-baca dulu, tengok dulu, susun balik macam mana rantaian susunan dalil satu-satu tu sampai kepada yang kita baca ni. Anda boleh baca depan dululah. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.